Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang dan selamat sejahtera kepada Profesor Muhtafizam bin Mukhtar. Saya Najifullah bin Riz, nombor matrik 260086, pelajar UUMPAS dari Cawangan, Johor Bahru. Okay, untuk makluman, hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu saya yang berkaitan dengan ketulusan pilihan raya di Malaysia. Baik, untuk makluman pengenalan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam bahagian ke-9 memperuntukkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pilihan raya. Ianya memperlihatkan pengaplikasian tentang konsep demokrasi menerusi pilihan raya dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja-raja berperlembagaan dengan yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Pilihan raya yang menentukan pemimpin-pemimpin dalam sesebuah kerajaan dan hak kebebasan rakyat di dalam negara tersebut secara umumnya lah. Pilihan raya juga membawa maksud pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil di Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Ianya bertujuan untuk memilih wakil rakyat di Parlimen untuk memerintah negara dan wakil rakyat di DUN yang memerintah di kawasan negeri-negeri yang terlibat lah. Okay. Seterusnya, konsep pilihan raya. Di Malaysia mengamalkan konsep pilihan raya bagi membentuk sesuatu kerajaan yang baru. Ianya dijalankan setiap 5 tahun sekali, dan ianya juga tertakluk di bawah Akta Polis 1962 dan Akta Hasutan 1970, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan lain-lain lagi lah. Seterusnya, struktur, dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan dalam pilihan raya. Yang pertama sekali, dimensi pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, dalam kata lain PPKPR. Suruhanjaya Pilihan Raya yakni SPR mempunyai kuasa di bawah Seksyen 3(D Akta Pilihan Raya 1958 dan Seksyen 27A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Bertujuan untuk melantik pegawai penguatkuasa dan membentuk satu atau lebih pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya di setiap bahagian pilihan raya Parlimen. Ianya untuk melancarkan proses pilihan raya yang diadakan setiap kali pilihan raya diadakan. Okay. Keanggotaan pasukan ini terdiri daripada pegawai penguatkuasa yang dilantik di bawah Seksyen 3(D Akta Pilihan Raya, seorang yang terdiri daripada seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor. Okey, pelaksanaan pilihan raya di Malaysia. Pada tahun 1992, pilihan raya pertama telah diadakan di Kuala Lumpur, dan untuk makluman semua, pilihan raya ini juga, yang pertama ini juga diadakan ketika pada masa itu Malaysia berada di dalam keadaan darurat lah. Okey, pada ketika itu matlamat utama parti perikatan yakni UMNO MCA adalah untuk mencapai kemerdekaan semenanjung tanah Melayu. Penyatuan tiga kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India telah tercapai atas dasar tolak ansur antara dengan satu matlamat, iaitu mencapai dan ataupun memperoleh kemerdekaan daripada penjajah British. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dalam sistem demokrasi, pilihan raya merupakan elemen yang penting dalam menentukan tahap demokrasi sesebuah negara.
menurut perkara 113 yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, antara syarat pilihan raya termasuklah penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengikut perkara 114 yang merupakan badan kesatuan khas yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan memastikan proses pilihan raya berjalan dengan lancar. Dalam menerangkan SPR, yakni Suruhanjaya Pilihan Raya, memainkan peranan yang penting dalam melancarkan dan menentukan kejayaan satu proses pilihan raya yang diadakan. Okey, dan pilihan raya diadakan pada setiap 5 tahun sekali. Perkara 180 menyatakan tentang cara bagi mencabar terhadap Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, isu-isu yang berkaitan dengan pilihan raya. Yang pertama sekali, kaitan kajian kes pilihan raya umum ke-14, PRU yang ke-14. Pertama sekali, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ingin menjelaskan berhubung tuduhan yang mengatakan bahawa SPR tidak telus dalam menjalankan proses pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil PRK, yang adalah tidak benar. Okey, ya, ada yang, dan dalam mengendalikan mana-mana pilihan raya di Malaysia, ianya bukanlah mudah untuk dilaksanakan secara bersendirian oleh pihak SPR, tapi dikendalikan oleh bersama pihak SPR dan masyarakat dan rakyat Malaysia, khususnya para pengundi dan juga semua calon atau parti-parti politik yang terlibat. Untuk pengetahuan umum, jumlah kaki tangan SPR di seluruh negara hanyalah sekitar 750 orang sahaja. Yang selebihnya adalah dibantu oleh pihak kaki tangan dan jawatan kuasa yang dilantik oleh pihak SPR acap kali pilihan raya diadakan. Okey. Seterusnya, isu-isu di PRK Sungai Limau juga turut dibangkitkan, di mana PRK di Dun Sungai Limau telah menunjukkan persaingan yang sihat dan harmoni. Parti-parti politik yang bertanding telah menunjukkan nilai-nilai kempen dan isu yang selari dengan amalan demokrasi. Ini dapat diperhatikan semasa proses kempen dan isu-isu yang dikedepankan oleh parti PAS dan juga Barisan Nasional. Kedua parti telah menunjukkan nilai kempen dan isu-isu yang diketengahkan merupakan isu yang melingkari kehidupan masyarakat setempat, negeri dan nasional. Kempen ini juga menerusi slogan politik damai jelas, menunjukkan pendekatan yang digunakan oleh parti PAS yang memberi gambaran bahawa PAS tidak bermusuh dengan Barisan Nasional. Seterusnya, kekuatan ketulusan pilihan raya. Suruhanjaya Pilihan Raya ini SPR membolehkan proses sebelum dan semasa pilihan menjadi lancar. Suruhanjaya ini juga memainkan peranan yang penting seperti menentukan sepadan pilihan raya, menjalankan pendaftaran pemilih dan menjamin kebebasan pilihan raya. Seterusnya, selain itu juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berperanan dalam mengkaji semula persepadan kawasan pilihan raya dalam 8 tahun sekali. Okey, menurut perkara 118, Perlembagaan Persekutuan tiada pemilihan ke Dewan Rakyat maupun Dewan Negara boleh dipersoalkan melainkan dengan mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi. Maknanya tiada apa-apa yang dipersoalkan ataupun apa-apa perkara yang hendak dibangkitkan perlulah mengemukakan petisyen di Mahkamah Tinggi. Seterusnya, Seksyen 35 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 juga menjelaskan petisyen pilihan raya boleh dibuat sekiranya pepetisyen merasakan peristiharan bahawa pilihan raya tidak sah. Permohonan petisyen ini boleh menyelesaikan keraguan yang berlaku lah. Okay, seterusnya, kelemahan ketulusan pilihan raya. Kehilangan nama pengundi
Ini isu yang sering kali dibangkitkan, pengundi yang tidak pernah mendaftar tetapi nama mereka telah senarai sebagai daftar dalam pemilih bagi sudah yang mendaftar, namun senarai dalam daftar kawasan undi yang jauh dan alamat tinggal mereka. Seperti biasa yang berlaku, bila seseorang pengundi itu ingin datang mengundi, bila buat semakan ke atas nama beliau bukan tidak lagi dan tidak boleh mengundi di kawasan DUN tersebut, dan telah dimaklumkan namanya telah ditukarkan ke kawasan pilihan kawasan pemilih yang lain tanpa pengetahuan beliau sendirilah. Ini isu yang sering dibangkitkan dan sering terjadi di setiap kali pilihan raya ataupun pilihan raya kecil. Okey, bagi yang sudah berdaftar dan pernah mengundi tetapi tidak diberi notis pemindahan ke pusat lain, seperti mana yang saya telah terangkan pada awal tadilah, keberkesanan penggunaan dakwat kekal. Okey, pada sejak akhir ini pilihan raya, setiap kali pengundi yang telah menjalankan amanah dan tanggungjawab selepas mengundi, dari beliau akan disapukan dengan dakwat sebagai bukti telah hadir mengundi, dan ianya sebagai langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya penipuan. Selain itu, menaikkan umur minimum mengundi kepada 23 tahun, di mana pihak sebelum ini merasakan umur 21 tahun yang sudah layak mendaftar sebagai pengundi adalah tidak relevan. Ianya berkaitan dengan seseorang ataupun pemikiran seseorang itu, yang mana 21 tahun itulah adalah individu yang baru hendak meningkat dewasa dan masih mentah dalam selok-belok pilihan raya ataupun berkaitan dengan soal negara lah. Okey, yang terakhir sekali, konsep satu pengundian satu undi. Okey, seterusnya analisis keterusan pilihan raya di Malaysia. Keterusan Suruhanjaya pilihan raya sering dipersoalkan apabila berlakunya isu-isu seperti blackout semasa waktu pengiraan undi dan pemalsuan daftar pemilih. Ini pernah terjadi di pilihan raya negeri di Sarawak semasa pengiraan undi, berlakunya blackout dan telah dipertikaikan oleh pihak parti-parti lawan lah. Okey, hal ini amat penting bagi membentuk sesebuah kerajaan yang betul dan mampu mentadbir negara dengan baik. Dan selain itu, timbul isu gerrymandering daripada proses persempadanan semula. Ianya terjadi apabila persempadanan semula kawasan pilihan raya secara tidak adil dan tidak seimbang. Maknanya berlaku ketidakadilan dalam pembahagian kawasan persempadanan semula. Ini akan menyebabkan pihak-pihak tertentu menjadi tidak puas hatilah. Okey, seterusnya, cadangan untuk penambahbaikan pilihan raya yang ada di Malaysia. Okey, terima sekali kerjasama dia antara pelbagai institusi perkhidmatan kerajaan yang lain. Pihak jabatan lain ataupun institusi yang lain harus menggembleng tenaga bersama pihak SPR dalam melancarkan demi menjamin proses kejayaan sesebuah pilihan raya tersebut. Seterusnya, pihak SPR perlu bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara bagi mengemaskini data-data yang terkini berkaitan dengan senarai penduduk dan di dalam setiap kawasan pilihan raya lah. Ini untuk berguna untuk proses persempadanan semula kawasan pilihan raya. Seterusnya, masalah pertukaran alamat bolehlah diatasi dengan memperkenalkan sistem pindah pos melalui kemaskini di alamat pejabat pos. Maknanya tidak perlu hadir ke pejabat SPR, hanya perlu hadir ke pejabat pos untuk menukar alamat pengundian. Okey. Seterusnya, isu penyamaran gerrymandering boleh diperbaiki jika SPR membuat cadangan kepada pihak Parlimen bagi memperincikan persempadanan semula berdasarkan populasi penduduk untuk satu perwakilan. Okey, menubuhkan satu tribunal pilihan raya yang bebas bagi menghakimi pertikaian dan dakwaan yang berlaku semasa pilihan raya berlangsung, pengenalan dan maklumat mengenai penggunaan dakwat di dalam pilihan raya di negara luar. Okay, akhir sekali, kesimpulan, untuk melicinkan pentadbiran negara dan memilih pucuk pimpinan yang baik,
Negara ini memberi hak kepada rakyat untuk memilih berdasarkan undian yang dibuat menerusi pilihan raya. Dalam arti kata, rakyat berhak memilih siapa yang patut menjadi pemimpin di kawasan mereka dan siapa yang tak patut untuk dipilih jadi pemimpin. Maknanya jangan bermain dengan hak rakyat. Maknanya rakyat lebih berkuasa daripada kerajaan. Okey. Seterusnya, lebih memfokuskan bagaimana pilihan raya itu dijalankan mengikut perlembagaan. Persekutuan di bawah perkara 113, perkara 120 dalam menjalankan proses pilihan raya, badan-badan yang terlibat seperti Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi memudahkan perjalanan proses mengundi dan juga mengelakkan jenayah rasuah bertukar tangan supaya keputusan yang terhasil adalah telus, dan adil bagi semua pihak. Akhir sekali, pelaksanaan pilihan raya ini juga memberi ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka supaya pada masa hadapan mereka di negara ini tidak dicabul oleh pucuk pimpinan. Okey, itu saja daripada saya. Diharapkan Profesor dapat faham dan jelas dengan apa yang saya bentangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.